Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, Sahibul Samahah, Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, yang berbahagia juga Sahibul Fadilah Ustaz Tun Haji Muhammad Nazim Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perlis, Sahibul Fadilah Tuan Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar, Imam Besar Negeri Perlis, yang juga KPP bahagian pengurusan Masjid Jaib. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama pada pagi yang berbahagia ini. Dan bersama kita di hadapan saya pada pagi ini ialah guru-guru takmir yang saya kategorikan sebagai duta kepada Jaib dan Maib secara keseluruhannya, sebagai penyampai segala hasrat dan objektif, bukan sekadar hasil yang nak kita dapat daripada forum ini, tetapi keseluruhannya. Dan saya yakin juga tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah sekalian, sedia maklum dengan program pada hari ini adalah majlis agama, majlis ilmu yang kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya akan berperanan sebagai moderator di bawah satu tajuk yang agak berat juga. Tajuk mula saya diberikan ialah tentang pengimarahan masjid. Cuma Sahibul Samahah mungkin melontarkan tajuk yang berat ni sebab kita dah sampai masa untuk kita berada pada tahap yang lebih tinggi. Kalau dari sudut intellectual discourse ataupun critical thinking, inilah yang mungkin nak kita sampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di depan saya mungkin dah tak lagi memberi kuliah-kuliah di masjid, tajuk-tajuk taharah, nikah kahwin, itu biasa dah. Tapi bila tajuk pemikiran ni, kita perlu garapkan dalam diri kita supaya ada sentimen-sentimen yang boleh terpesong daripada ketetapan MAIPS itu sendiri selaku stakeholder kepada segala urusan agama dan adat istiadat Negeri Perlis dapat kita tangani. Dan kadang-kadang saya nampak dalam masyarakat kita ni bukan tak faham bab agama, tetapi pemikiran, mindset. Dia punya pegangan-pegangan lama tu nak ubah. Saya pun terus terang pada diri saya pun dulu susah nak ubah. Ustaz Sirajuddin tahu tentang saya. Sebab saya lama berada di luar daripada Perlis. Mungkin sekelilingnya itu, budayanya itu begitu. Tapi apabila kita berpijak di bumi nyata, setelah kita kembali mungkin mengkaji dan sebagainya, kita tahu mana yang lebih tepat dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tajuk yang kita akan kupas bersama ialah sesuatu yang berkaitan dengan ulul amri, taat dan ijtihad. Antara taat dan ijtihad. Ini agak berat dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan para asatizah memberi perhatian. Saya tak nak melengahkan masa lagi, telah diperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua ni, panel-panel yang di sisi saya. Untuk pusingan pertama, saya nak terus kepada Sahibul Samahah, Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, supaya kita bermukadimah tentang tajuk ini sini. Apa yang nak dicapai tentang istilah ulul amri. Ulul amri atau ulil amri. Tengok ada huruf jar ke tidak sebelum itu. Yang faham bahasa Arab tu lebih maklumlah daripada saya. Jadi untuk yang pertama ni, kita nak tahu juga mukadimah dan buah mula daripada Sahibul Samahah. Pengertian ulul amri itu sendiri yang memiliki urusan ke macam tu dari sudut bahasanya.
Dan di manakah sebenarnya ulul amri ini Islam letakkannya? Dia berada di institusi mana? Sebagai memberi pandangan saja ke, menasihat saja ke, ataupun sebagai hisbah saja ke? Jadi tanpa melengahkan masa, saya mohon saya bersemangat untuk menjelaskan tentang kedudukan ulul amri dan pemahamannya sebelum itu, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Fadil pengurusi yang merupakan juga orang yang banyak menyumbang kepada pembangunan ataupun usaha-usaha di Perlis ini. Fadil Ustaz Nazim sebagai CEO MAIPS yang semua orang Perlis ini kenal lah, terutama kalau hujan lebat lagilah orang kenal. Fadil Ustaz Sirajuddin Abdul Sattar, Imam Besar, para asatizah, guru takmir sekalian. Sebenarnya saya mula-mula bila main tajuk ni, saya tengok tajuk tentang semangat Aidil Fitri. Saya kata nak habis dah Aidil Fitri ni. Saya kata ubah tajuk lain lah. Itu yang tajuk tu saya minta ubah sikit tu. Sebelum saya nak cakap pasal tajuk ni, hari ni di peringkat kebangsaan kita lah, Hari Guru. Hari Guru. Jadi saya ucapkan selamat Hari Guru lah kepada semua tuan-tuan, sama ada yang jadi cikgu rasmi di sekolah ataupun yang tak jadi cikgu tapi kita ni cikgu lah juga, guru kepada semua orang, dengan ataupun guru kepada murid-murid kita. Kerja yang paling mulia ni ialah guru. Sebab itu kita semua baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh At-Tabarani dan selainnya. Nabi SAW kata, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wa ahlul ardi hatta an-namlata fi juhriha wal hut la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikatnya, wa ahlus samawat, dan ahli langit-langit. Artinya di langit ni selain daripada malaikat ni ada lagi. Wal ard, dan bumi. Hatta namlata fi juhriha, sehingga semut yang duduk dalam sarang dia. Wal hud, ikan. La yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Mereka semua berselawat, berdoa, tu selawat tu. Berselawat kepada guru-guru manusia kepada kebaikan. Jadi Allah berselawat pada Nabi. Yakni selawat Allah pada Nabi maksud menurunkan rahmatnya. Dan Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Dalam hadis ni Allah, malaikat, ahlus samawat, ahli langit, ahli bumi, haiwan berselawat, yakni berdoa. Doa Allah bukan bermaksud Allah berdoa dalam arti kata Allah adalah segala harapan dan tempat permohonan. Maksud Allah menurunkan rahmat. Malaikat berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kepada muallimin nasi al-khair, kepada guru-guru manusia kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita semua ni yang jadi guru takmir, guru majlis, guru apa, dapatlah mudah-mudahan sebahagian daripada doa-doa ini. Di atas apa yang kita cuba usahakan. Ini semua bergantung kepada keikhlasan kita lah. Setakat mana kita ikhlas dalam mengajak orang.
tak apalah semua kita ni ada gaji. Tapi di samping gaji tu, di banyak mana kita ikhlas ataupun setiap kita ni orang bayar. Bayar tu untuk kehidupan dunia kita, bagi membolehkan kita meneruskan kerja ta'lim, kerja mengajar. Tapi kalau matlamat kita dalam mengajar tu nak dapat bayaran, takut kita tak dapatlah doa ni. Tapi kalau matlamat kita memang macam dalam filem apa nama Laskar Pelangi tu kan, mimpiku memang untuk menjadi guru. Maksudnya harapan kita itu memang untuk menjadi guru. Cuma dalam nak jadi guru ni adalah gaji, kalau tidak kita pun nak makan juga sebagai manusia. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam guru-guru yang mendapat doa ataupun mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Ahmad Syauqi, penyair Arab yang terkenal, sebut dalam syair yang kami kecil-kecil dulu kena hafal ya, masa masuk sekolah dulu. Qum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. A'limta ashrafa wa ajal min alladhi yabni Daif dah empat dah. A'limta ashrafa wa ajal min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Qum lil muallim wa fihi tabjila. Bangun, beri penghormatan kepada guru dan penuhkan untuknya penghormatan ataupun kemuliaan. Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampirlah guru itu menjadi seorang rasul. A'limta ashrafa wa ajal min alladhi. Kau tahukah, adakah apa yang lebih mulia daripada yubni wa yunshi'u anfusan wa uqula, daripada orang yang membina dan menghidupkan diri dan akal. Mudah-mudahan ini adalah semangat untuk kita semua juga. Sikitlah saya nak sentuh tentang soalan ni. Manusia ni Allah jadikan dia adalah merupakan makhluk yang hidup secara bermasyarakat. Dia tak boleh hidup seorang-seorang dan dia bergantung antara satu sama lain. Untuk bergantung manusia satu sama lain, kerana tuan-tuan tengok pada diri kita sendiri. Nak boleh kita pakai baju ni, selai ataupun kopiah atas kepala kita ni, berapa banyak manusia lain terlibat, daripada benang sehingga menjadi baju, orang jahit dan seumpamanya, sehingga kita ada kedai, kita pergi beli di kedai, tailor, tukang jahit, ukok badan kita dan seumpamanya. Hal ini semua, jika sekiranya manusia tidak ada peraturan, tak boleh berlaku. Kita nak beli, orang nu rampas. Orang ni pula tak ada peraturan, kedai tak boleh dibuka. Manusia tak boleh belajar kerana keadaan huru-hara. Maka untuk itu, maka Islam telah mewujudkan satu bab yang penting di dalam kehidupan ini, iaitu berhubung dengan bab as-siasatu syar'iyah. Tentang bab imamah, tentang bab kepimpinan, tentang babul imarah, tentang bab pemimpin. Bagi membolehkan manusia ini ada pemimpin dan ada peraturan. Jika tak, manusia tak boleh hidup. Bahkan manusia secara daruri, secara semestinya, kalaupun agama tak datang padanya, dia tetap percaya. Tak ada peraturan, tak boleh hidup. China yang komunis, yang menolak kepercayaan tentang ketuhanan, juga ada sistem, ada ketua, ada barisan ketua dia, ada kerajaan dia, ada peraturan-peraturan kerajaan dia. Kerana manusia memang hidup begitu. Untuk itu,
Maka apabila agama datang, agama nak supaya ketua itu bukan saja sekadar untuk memenuhi keperluan kemanusiaan, tetapi juga memainkan peranan di dalam memastikan manusia hidup di dalam peraturan secara beragama. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taat Allah dan Rasul, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Dengan tidak mengulangi perkataan taat pada ulil amri seperti yang dipahami oleh sebahagian mufassirin bagi memberikan maksud bahawasanya ketaatan kepada ulil amri itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Dia macam cari apa pula? Ha? Dia benda-benda ni tadi masa awal mau buat. Sudah adik? Sudah cukup. Kita nak. Okey. Dia efisiensi itu kurang. Untuk itu, maka apabila Allah SWT bagi arahan supaya manusia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian dia kata kepada ulil amri tanpa mengulangi perkataan taat, bagi menyatakan bahawasanya, bagi maksud ketaatan pada ulil amri berkait dengan ketaatan Allah dan Rasulnya. Cuma soalan dia tadi, siapa ulil amri ni? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum saya pergi pada tafsir, dia tafsirkan ulul amri ni ialah umara yang dilantik oleh Nabi SAW. Di kalangan para ulama ada yang menafsirkan ulul amri ini ialah sebagai ulama. Sebahagian ahli-ahli siasah, ahli-ahli pemikiran kata tafsiran Imam Syafi'i yang tak mau mengangkat ulul amri itu sebagai yang cenderung untuk menyatakan ulul amri itu ialah umara yang dilantik oleh Rasul, kerana beliau nak mengelakkan salah guna kuasa golongan umara kemudian. Tetapi majoriti para ulama mereka semua menyatakan perkataan ulul amri merujuk kepada para pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah persatuan, pemerintah jabatan, sekolah, tak. Pemerintah di dalam kitab-kitab siasah syariah merujuk kepada golongan yang mempunyai zu syaukah, mempunyai kekuatan. Kekuatannya, dia mesti ada rakyat, dia ada kuasa, dia ada tentera, dia boleh mencengkam. Maksud dia boleh melaksanakan kuasa. Kalau dia sekadar ada persatuan je, tak ada kuasa, dia tak boleh jadi pemerintah. Kalau dia ada pengikut saja ramai, dia bukan pemerintah. Dia followers ramai dalam Facebook dia, dia bukan pemerintah. Netizen ramai support dia, dia bukan pemerintah. Pemerintah mesti zu syaukah. Yang dalam maksud lain, kuasa, tentera, kuasa mengambil tindakan pada orang lain ada di tangan dia. Ada tanah yang dia memerintah. Dia kena ada bumi yang dia merintah, ada wilayah yang dia perintah, baru dia menjadi ulul amri. Kalau tidak, dia tak boleh. Sehingga para ulama dahulu bincang bab ni panjang dalam masalah siasah. Mereka bincang hatta kalau sekiranya satu pemerintah itu betul, tiba menentang pemerintah adalah salah. Maksudnya kita menumbangkan pemerintah haram. Keluar menjatuhkan pemerintah ni haram. Melainkan pemerintah itu berlaku kufrun bawah, kufur yang tak boleh ditakwilkan lagi dan halal untuk dia dijatuhkan. Tapi saja-saja kena tengok pemerintah tu buat maksiat apa sikit, kita bawa senjata jatuhkan pemerintah, tak boleh. Haram. Walaupun dia berlaku maksiat, walaupun dia buat tak betul, selagi mana dia tak kufur. Sebab akan menyebabkan berlaku tumpah darah dalam konteks yang dulu.
Ini yang Al-Imam Nawawi sebut ketika mensyarahkan Sahih Muslim tentang bab ini. Dia kata wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatadh zalimin. Wa sababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqatid dima wa fasadu fil ard, kata Nawawi. Atau kama qala wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Adapun keluar memerangi pemerintah adalah haram dengan sepakat semua orang Islam. Wa in kanu fasaqatadh zalimin, sekalipun mereka itu fasik dan zalim. Maksudnya kalau fasik, zalim pun, pemerintah tu buat dosa pun tak boleh keluar menentangnya dengan senjata. Kritik boleh, marah boleh, engkar boleh. Man angkara faqad salima. Siapa yang engkar maka dia selamat. Engkar boleh, perang tak boleh. Sebab apa? Wasyababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqatid dima. Yang demikian itu disebabkan kalau keluar menyebabkan berlakunya tumpah darah. Wa fasadu fil ard, dan kerosakan dalam muka bumi. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata boleh jika sekiranya kita keluar tu mudarat dia tak banyak, tak berlaku tumpah darah. Macam zaman kontak kita pilihan raya, tak tumpah darah, boleh ya, tukar dengan pilihan raya. Ataupun kita boleh tukar sistem, kita pergi kuasai tempat dia aja kita tukar, tak berlaku. Kalau tidak, berlaku macam dengan Sudan sekarang, perang, tumpah darah, hancur negara. Kemudian ulama ni dia fikir pula, kalau sekiranya buat juga, dalam sejarah Islam berlaku, kerajaan awal ialah kerajaan Bani Umayyah. Yang ni Muawiyah punya apa? Dinasti dah. Lepas pada tu Abu Abbas As-Saffah naik, jatuhkan kerajaan secara tumpah darah. Ulama-ulama bantah, Al-Auza'i dan seumpamanya membantah Abu Abbas As-Saffah. Sebelum tu lagi Abu Abbas As-Saffah tombangkan, bahkan secara yang zalim dijatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Kononnya di atas kononnya nak menegakkan keturunan Nabi daripada Bani Abbas, tu Abbasiyah kita panggil. Tapi bila dia naik jadi kerajaan, dia memerintah walaupun masa tombang tak betul. Maka timbul satu bab yang dinamakan tentang hukum tentang Al-Hakim Al-Mutaghallib. Hakim yang merampas kuasa, pemerintah yang merampas kuasa. Kalau satu pemerintah lain pula dia rampas kuasa dan dia berkuasa, mempunyai tentera, mempunyai pasukannya dan melaksanakan urusan pemerintahan, memerintah, mengatur urusan rakyat. Cuma dia nak ambil, dia nak merintah. Cara dia tombang tu salah. Tapi bila dia berkuasa betul. Dia buat secara dalam bentuk sebuah pemerintahan. Kata mereka, hakim yang mutaghallib ni pun kita kena taat juga. Kalau tak habis, kawan ni pula tumbang dia. Kawan non-stop. Saya nak sebut apa? Nak sebut demikianlah bab ulul amri. Maksud apabila seseorang tu telah berkuasa, dia ditaati. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah. Di atas setiap orang Islam dengar dan taat. Malam yu'mar bimaksiatin. Sekali lagi mana dia tak menyuruh pada maksiat. Ini kaedahnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Setelah Allah beritahu tentang taat pada ulul amri, Allah kata jika kamu berselisih dalam satu benda, balik pada Allah dan Rasul. Itu ukuran. Dan ini adalah saya sebut secara umum bagi memberi gambaran. Ulul amri ini suka tak suka, selagi mana tak mungkar, taat. Walaupun kita tak suka. Tapi dah dia jadi ulul amri, kita taat. Di dalam perkara yang tidak maksiat. Kalau maksiat,
Kita tak tahu. Masih. Terima kasih kepada Sahibul Samaha di atas pencerahan kepada definisi ulul amri itu sendiri dan kedudukannya dalam Islam. Nampaknya selepas ini mungkin kita kena cerakinkan lagi, cerna dan canaikan lagi bab-bab yang berkaitan dengan siasah syar'iyah. Dan banyak buku-buku yang boleh kita rujuk, Al-Mawardi dan sebagainya, supaya kita nampak. Dan akhirnya dalam negara kita ni kita boleh buat keputusan dengan mudah berdasarkan panduan dan rujukan dan juga titipan ilmu yang telah disampaikan oleh Sahibul Samaha tadi. Saya nak pergi kepada panel kita yang kedua yang berusaha, Ustaz Tuan Haji Muhammad Nazim. Jelasnya dalam Al-Quran, Ustaz, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, mafhumnya Allah berfirman bahawa Allah nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah mungkin sebagai ketua, sebagai salah satu definisi dia, dan dia akan berada di dalam barisan umara tadi tu yang akan memerintah, yang mempunyai urusan, ada sultaniyah di situ. Jadi kita nak tahu juga, mungkin dalam keadaan di Malaysia ini, kabinet itu adalah negara, dan di negeri-negeri dalam Malaysia ni ahli majlis mesyuarat itu adalah juga sebagai ulil amri dalam tu. Jadi untuk melantik wadahnya pilihan raya dan sebagainya, macam mana kita nak pilih? Apa kriteria sebenarnya yang perlu ada di sisi ulil amri individu, dan mungkin juga dalam saf tertentu. Kalau bolehlah saya sebut sedikit, sebab kita bicarakan secara global tanpa merujuk mana-mana parti mungkin. Saya tengok trend sebahagian daripada rakyat Malaysia ni, kadang dia dah mula ke arah memilih pemimpin berdasarkan kekuatan individu itu, jati diri individu, tanpa meletakkan label, color ataupun simbol itu sendiri. Dulu mungkin simbol, letaklah siapa pun asalkan simbol itu cawan ke kopi, pilih dia, tak kira latar belakang. Tetapi akhir ni menampakkan salah satu analisa yang dibuat, yang saya ada baca, ialah memilih individu itu berdasarkan kriteria yang nak. Sebab akhirnya kita nak minta dia tolong, dia sebagai ketua. Jadi mungkin Ustaz Tuan Haji Muhammad Nazim boleh letakkan kriteria individu yang boleh kita lantik dia sebagai pemegang kuasa dan mungkin kepimpinan itu sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil moderator, Sahibul Samaha, Dato' Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, Imam Besar Negeri Perlis, Sahibul Fadilah Tuan Haji Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar, para asatizah, moderator, lupa nak sebut moderator yang hebat. Moderator ni banyak membaca ni dan nampak macam mulim ahkam sultaniyah nampaknya. Tuan-tuan, para asatizah, hadirin kaum muslimin, para penonton, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Soalan ni sebenarnya tak selesai untuk saya. Dekat orang sebelah ni selesai. Kerana bila sebut tentang soal ciri-ciri kepada pemimpin, ciri-ciri pemimpin sudah pasti adalah mereka yang kita rasakan layak untuk menjadi ketua kepada kita, mewakili kita dalam setiap urus takbir kita. Kalaulah sebagai contoh kita nak memilih calon pasangan hidup, sudah pasti kita akan memilih yang paling baik sekali, yang paling sesuai, yang kita rasa boleh duduk dengan kita dan sebagainya. Kalau mencari seorang yang kita rasa untuk bersama-sama dengan kita dalam kumpulan kita, atau berada yang kita nak pilih untuk menjadi orang yang menjadi sahabat kita, kita akan pilih yang paling baik. Kita tahu ada hadis Nabi SAW yang Nabi menyebut an-nasu ala dini khalilihi. Dia manusia itu di atas agama sahabatnya, sehingga kita perlu dilihat siapa yang menjadi sahabat kepada diri kita. Apatah lagi dalam soal kita memilih pemimpin yang telah pun dalam agama, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala
bahkan melarang kita daripada kita cenderung kepada orang-orang yang zalim. Baru ni saya ada bincang dengan Datuk Mufti tentang apa, ada satu keperluan untuk kami pergi ke satu tempat. Datuk Mufti kata kat sana wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Disebutkan kepada saya. So maksudnya cenderung kepada orang zalim juga tidak dibenarkan, apatah lagi untuk memilih dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita nak sebut tentang apa ciri yang sesuai, antara ciri yang perlu ada bagi seorang pemimpin, Allah Subhanahu wa taala sebut secara umum kepada semua manusia. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu dengan keadilan dan juga ihsan. Ada dua ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama adil dan yang kedua ihsan. Banyak perbincangan para ulama yang menyebutkan tentang apa itu adil. Antaranya adil disebutkan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya, iaitu memberikan hak kepada mereka yang sewajarnya, disebutkan kepada orang yang wajar pada masa yang wajar dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan sekalian, disebutkan adil itu sebagai ityan al-haq, iaitu mendatangkan dengan kebenaran. Dimaksudkan dengan adil apabila diberikan dengan hak, diberikan ataupun didatangkan dengan kebenaran, menunjukkan itulah ciri orang-orang ataupun pemimpin yang adil, melaksanakan perintah dan amanah yang telah terpundak di bahu-bahu mereka. Itu adil. Ihsan disebutkan oleh sebagian para ulama, antaranya tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita melihat bagaimana As-Sa'di ketika mana menyebutkan tentang ihsan, iaitu dia menyatakan ihsan adalah apa yang ma yubalighul adal, iaitu sesuatu yang melebihi daripada keadilan. Maksudnya seseorang yang hanya boleh untuk melakukan ihsan, iaitulah orang yang telah melakukan keadilan. Maksudnya dia telah melakukan tanggungjawab dia, barulah dia itu mampu untuk melakukan ihsan. Contohnya, sebagai contoh kan, dia tak main kerja siang, tapi kalau kerja malam dia pergi. Sebab ada OT, siang dia tak pergi kerja. Contoh, maka kalau ikut dalam pergiling kerajaan, dia memang tak boleh bayar lah. Sebab siang dia tak main kerja, malam dia nak pergi kerja, tak boleh bayar OT, tak boleh bayar overtime, tak boleh bayar claim dia. Sebab siang dia tak kerja, dia cuti hari itu. Sebagai contoh, kalau dia kerja wajar, kerja hakiki dia tak buat, tiba-tiba kerja yang bukan hakiki dia buat, dia tak lakukan seperti mana yang sepatutnya dia buat, dia tak mampu untuk melakukan apa tanggungjawab asas dia, dia melakukan ihsan, sudah pasti ihsan dia itu tidak berpijak di bumi nyata. Sebab ihsan dia itu mesti terdahulu dia yubalighu al-adal, iaitu dia mestilah melebihi daripada keadilan, iaitu dia perlu di awalnya melaksanakan dengan keadilan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, apa selain daripada ciri-ciri tersebut yang perlu ada bagi seorang pemimpin yang nak dipilih? Nah, antaranya tuan-tuan dan puan sekalian, kita melihat bagaimana Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ketika mana dia menyebutkan tentang apa yang dinyatakan dalam siasah syar'iyah. Dia menyebutkan tentang apabila disebutkan tentang ulil amr ataupun ulil amri ataupun mereka yang mempunyai kuasa, iaitulah al-umara wal ulama wa humul ladzina idza salahu salahan nas. Disebutkan sebagai seorang pemimpin adalah sama ada dia itu adalah humul umara, di mereka itu adalah umara, menjadi pemimpin, wal ulama ataupun ulama. Tadi saya bersama ada sebut bagaimana Imam Syafi'i dia mensyaratkan mesti menjadi ulama. Kenapa? Kerana kerisauan Imam Syafi'i tentang golongan yang kalau dia menjadi pemimpin tapi dia tidak ada kekuatan dalam pegangan agama. Itu sebagai yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dia menyebutkan juga humul umara wal ulama, cuma ditakdimkan umara, iaitu mereka pemimpin adalah ulil amri adalah umara, pemimpin yang dilantik, wal ulama dan juga para ulama. Sebab walaupun para ulama besar kemungkinan tak semua dilantik, sebagian para ulama dia tak syagal dengan soal kepimpinan. Ada sebagian ulama yang dia tak syagal kepimpinan, sebagainya menjadi membisu sebagai contoh. Tetapi mereka tetap diberikan dengan tanggungjawab
untuk memperbetulkan kesalahan dalam masyarakat. Wa humul ladzina idza salahu salahan nas. Mereka itu, para pemimpin itu, idza salahu, sekiranya mereka itu salih, iaitu mereka itu benar melaksanakan ataupun mereka itu baik ketika mana mereka melakukan tanggungjawab mereka, salahan nas, sudah pasti akan baiklah manusia secara amnya. Maksudnya seorang pemimpin, kita nak kena cari pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu untuk menjaga maslahah, menjaga kepentingan, menjaga melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Fa'ala kulli minhum ay yataharra ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu ta'atan lillahi wa li rasulih. Dia kata sebagai pemimpin, kata Imam Ibn Taymiyah, dia hendaklah berusaha mencari setiap yang dia kata. Pemimpin ni, ciri pemimpin, setiap yang dia kata dan setiap yang dia perbuatkan hendaklah ta'atan lillahi wa li rasulih. Pemimpin kena pastikan hak yang dia cakap, hak yang dia buat mestilah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini susah agak. Sebab kita kadang-kadang berbetul orang, kita tak betul. Allah tegur orang-orang yang ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Allah menegur orang-orang yang membaca akan Alkitab, dia suruh orang buat baik tapi dia melupakan akan dirinya. Dan dalam masa yang sama, wattiba'an li kitabillah. Imam Ibn Taymiyah dia kata dia bahkan perlu memastikan yang dia cakap, yang dia perbuatkan ittiba'an li kitabillah, mestilah menuruti akan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kata tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita melihat kata Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar. Dalam tafsir Al-Manar kata Syekh Muhammad Abduh, pemimpin, ciri pemimpin pula dia kata jama'atun ahlu halli wal aqdi, iaitu pemimpin ni adalah golongan yang menjadi pemimpin ni adalah satu kelompok. Dia kita kena tengok latar Syekh Muhammad Abduh, sebab latar Syekh Muhammad Abduh dia seorang yang dekat dengan harakatut tajdid wal islah. Dia selalu melihat, dan tuan-tuan tahu para asatizah ada kat depan ni, mereka tahu bagaimana Syekh Muhammad Abduh adalah seorang yang begitu dekat, latar dia sebagai seorang yang syaghal dengan harakatut tajdid wal islah. Kata Syekh Muhammad Abduh, dia kata, dia sebut pemimpin adalah jamaah iaitu kelompok ataupun kolektif, pemimpin dalam bentuk kolektif yang mana dia adalah golongan yang menjadi penyelesai dan juga golongan yang dianggap sebagai diberikan tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah umat. Dan dia kata lagi, tuan-tuan dan puan sekalian, wahumul umara wal hukam wal ulama wal ru'asa wal junud wal zu'ama alladhi yarja'u ilaihimun nas fil hajati wal masalih al-amma idza ittafaqu ala amrin aw hukmin wajaba an yuta'u fihi. Dia kata pemimpin tadi, dia katalah pemimpin sama ada dia itu pemimpin peperangan ataupun dia zu'ama, pemimpin dalam konteks organisasi dia, tapi dia katakan hendaklah pemimpin itu melihat akan masalihin nas, melihat akan kepentingan masyarakat, bukan melihat akan kepentingan diri dia. Dia kira kepentingan diri dia melebihi daripada kepentingan awam, kepentingan umum, maka itu bukan ciri pemimpin yang baik. Secara kesimpulan, tuan-tuan dan puan sekalian, bolehlah kita faham pemimpin dalam konteks yang kita perlu dalam urusan kita, dalam apa yang kita bincangkan ulil amri ini. Hendaklah pemimpin tak kira sama ada kecil ataupun besar, sama ada dalam konteks kita, dalam organisasi kita ataupun dalam konteks keluarga kita, pemimpin hendaklah pemimpin yang mampu untuk menjalankan maslahah ataupun kepentingan dalam urus tadbirnya. Katalah dia seorang suami yang mampu untuk menjaga urus tadbirnya. Dalam konteks para asatizah, guru-guru yang diraikan pada hari ini dalam majlis yang begitu gemilang di sini, sudah pasti guru-guru ta'mir dan juga guru-guru majlis yang ada di hadapan saya ini adalah guru ataupun mereka yang mampu untuk menjaga maslahah dalam setiap urus takbir kita. Ciri-ciri yang lain tu yang penting adalah keadilan dan juga ihsan yang perlu untuk didokong oleh setiap mereka yang bergelar seorang pemimpin. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazim di atas panduan
dan buah fikiran tentang pemimpin dan kepimpinan itu sendiri. Jadi kita dah faham tadi tentang ciri-ciri siapa sebenarnya, kriteria yang perlu ada, apakah kriteria yang perlu ada kepada ulil amri. Akhirnya kita mungkin boleh ke arah satu khulasah bahawa mestilah pemimpin ini membawa kemaslahatan kepada masyarakat, bukan kerosakan kepada masyarakat. Dia mesti membina dari sudut mungkin, dari sudut hadarinya dan madaninya itu sendiri. Kalau kita nak bangunkan sebuah negara, setelah ada pemimpin yang berciri seperti yang Ustaz Nazim beritahu tadi, Sohibul Samah beritahu tadi itu, bangunnya sebuah negara mesti seiring. Tak mau negara itu dia bangun madaniyahnya tapi hadarahnya jatuh. Naik bangunan tinggi tetapi akhlaknya meredup. Jadi setinggi mana bangunan, mungkin dalam sebuah negara, dia mestilah kepribadian Islamnya itu lebih tinggi. Kita ni bercakap dalam konteks orang Islam dan sebagainya. Tapi kita kena sedar juga di Malaysia ni mungkin Islam itu agama rasmi, tapi negara-negara lain yang orang Islamnya minoriti, mungkin dalam keadaan itu tak sama dengan kita. Sebagaimana di Thailand mungkin, di Cambodia, orang Islamnya adalah minoriti. Saya nak beralih kepada yang berbahagia Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar, imam besar kita. Imam besar, imam, nama pun jawatan pun imam. Dia mesti duduk amam, al-imam fil amam. Dia mesti duduk depan. Jadi memimpin. Memimpin dalam solat ni bukan ustaz saja, saya pun imam lah setakat ni di masjid saya tu. 5 minit solat. Surah pendek lagi pendek lah, surah panjang-panjang lah. Nak pilih imam pun ada ciri dan sebagainya lah. Jadi bertepatan dengan ustaz lah yang sentiasa bergelumang dengan ayat Al-Quran. Dalam surah An-Nisa Ustaz, ayat 59 itu. Tadi Saiful Samaha pun ada sebut sikit, tapi mungkin ustaz boleh panjangkan. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah kata, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Mungkin boleh dikupaskan lagi ustaz, kenapa tadi yang disebut oleh Saiful Samaha tadi, ketaatan kepada Allah itu adalah mutlak. Mutlak. Dia mesti tidak berbelah bagi. Tidak boleh berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah hanya sahaja Allah yang kita sembah. Dan ketaatan kepada Rasul juga adalah mutlak kerana Rasul ni maksum. Tidak ada kekurangan pada diri sebagai pemimpin. Tapi bila mai tang perkataan yang saya sebut, yang kita faham daripada surah An-Nisa ayat 9 ni ialah wa ulil amri. Ada persoalan yang timbul, kenapa tak di situ perkataannya ketaatan itu juga kepada ulil amri. Jadi faham secara literal zahir ayat itu sendiri ialah mungkin tak mutlak di situ, muqayyad lawannya dan sebagainya. Mungkin tidak selamanya ada part-part tertentu, mungkinlah pemimpin itu tak sempurna dan sebagainya. Di dalam hal ni Ustaz, apa sebenarnya kita boleh faham tentang arahan Allah itu sendiri? Menggabungkan sinergi ketiga-tiga itu, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak. Tapi bila mai tang ulil amri itu tidak mutlak. Kenapa? Apa rahsia yang Allah arahkan dalam ayat ini Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Nur Hamizi. Yang bahagia saya bersama Datuk Mufti Negeri Perlis, yang bahagia Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, yang berusaha Timbalan Pengarah Jaib, Ketua-Ketua Pendahulu Pengarah dan semua guru takmir yang dirahmati Allah sekalian.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama dalam program ni. Satu tajuk yang kita bincangkan berkaitan dengan ulul amri antara taat dan ijtihad. Saya pun duk fikir tajuk ni memanglah berat, tapi sesuailah dengan guru takmir ni. Cuma saya ada unsur tersirat sikit. Sebab apa mufti pilih tajuk ni? Kan? Macam ada sesuatu di situ. Ulul amri antara taat dan ijtihad. Tapi disebabkan live tadi tak boleh nak ulah panjang lah. Kan? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Ayat 59 Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam ayat 59 ini secara umum kita boleh faham seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Sebab orang yang beriman mampu melaksanakan sebagaimana yang Allah arahkan dalam ayat ni. Dalam Al-Quran ada 89 tempat yang Allah mulakan ya ayyuhallazina amanu. Dalam ayat ni Allah sebut ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah. Taat kepada Allah tak sama dengan ketaatan kepada Rasul. Taat kepada Allah bagaimana kita al-hubbu wa ta'abud, maksud kita kasih sayang ke Allah dalam keadaan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'ur rasul, dan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul tak sampai tahap kita sembah Rasul. Di situ al-hubbu wal ittiba', kita kasih, kita sayang ke Rasul dan kita ikut Rasul. Sinilah kadang-kadang hala tuju masyarakat dia berbeza. Dia angkat darjat Rasul ni seakan-akan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia faham taat tu. Dia terseleweng dekat situ. Padahal tak sama matlamat arahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan pemerintah dalam kalangan kamu. Tadi Datuk Mufti dah sebut beberapa perkara tadi tentang orang yang jadi pemimpin, yang jadi ulul amri ni, orang tu dia ada tapak. Dia ada tempat dia. Kan, dia ada tempat dia. Mungkin kita kata sekecil-kecil ulul amri ialah kita di rumah tangga kita. Rumah kita tu ada tempat. Rumah kita ada tempat. Itulah ulul amri yang paling kecil, unit yang paling kecil. Dan unit yang paling besar ialah merujuk pada khalifah, merujuk pada pemerintah kerajaan. Kalau kita kat Perlis ni, kita kata Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja Perlis, pemimpin yang utama. Bawah dia badan eksekutif yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis. Bawah dia ada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan di Perlis. Dan semua esko-esko, lepas tu ketua-ketua jabatan, masing-masing ada tapak, ada tempat untuk mereka jadi ulil amri. Untuk kita simpulkan ulil amri untuk suasana Perlis ni, pemerintah dan penasihat kepada pemerintah seperti ketua-ketua jabatan juga dianggap sebagai ulil amri. Jadi persoalan yang timbul tadi, Datuk dah sebut tadi pada peringkat awal tadi, sebenarnya takut ni nak berforum dengan Datuk Mufti ni sebenarnya. Cuma untung dia, kalau tersilap, Datuk boleh perbetui tu. Cara nak cover tu. Kan? Kalau terlupa, Datuk boleh habang tu. Tu cara. Kan? Tu cara selamat. Aku tidak tahu cakap. Okey, wa ulil amri minkum. Ada wa di situ. Kan? Dan pemerintah dalam kalangan kamu. Dia tak ada wa ati'u ulil amri. Dia tak ada di situ. Kan? Seakan situ ketaatan secara mutlak hanya kepada Allah dan hanya kepada Rasul. Tetapi dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa, Allah sebut may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah.
Bagaimana syarat ketaatan kepada Allah, mesti kena taat kepada Rasul. Situ dia panggil ati'ullah wa ati'ur Rasul, dia panggil mutlaqul jam'. Kan waw tu maksudnya dia himpun sekali. Ataf. Ni nak kena belajar ataf pula kan. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dalam ayat tu dia tak ada ati'u, hanya ada satu sahaja. Allah kata taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan utusannya. Adakah di situ kita kata mutlak hanya kepada Allah, kepada Rasul tidak mutlak? Sebab dia ataf di situ. Sebab ataf ni dia kena faham sebagaimana ulil amri juga kita faham wa ati'u ulil amri. Sebab waw tu merujuk kepada ayat sebelum. Dia ada ma'tuf dia. Kan bukan bermakna dekat ulil amri ni tak wajib taat. Wajib juga taat, tetapi bukan secara mutlak. Sebab difahami daripada beberapa hadis yang lain. Antaranya hadis yang disebut oleh Datuk Mufti tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Nabi kata alal mar'il muslim, wajib ke atas individu muslim, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh, dengar dan taat, fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang kita suka dan perkara yang kita tak suka, wajib taat. Wajib taat. Ma lam yu'mar bi maksiatin, selagi mana tak disuruh dalam perkara yang maksiat. Dia ada di situ. Sebab itulah ketaatan kepada ulil amri dia ada muqayyad dia ada kait dia. Dia ada syarat dia. Maksudnya selagi mana ma lam yu'mar bi maksiatin. Boleh faham macam mana? Fa idza umira bi maksiatin, apabila individu itu disuruh untuk buat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, pada ketika tu tidak ada, tak perlu kita nak dengar dan tak perlu kita taat. Jadi tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, bagaimana saya nak simpulkan di sini? Ayat 59 surah An-Nisa perlu dibaca dengan ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Dalam ayat 58 surah An-Nisa, bagaimana Allah menyeru, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyeru kamu untuk kamu melaksanakan amanah. Dalam ayat tu kalau kita nak simpulkan ada dua perkara ya Allah kaitkan dengan siapa-siapa yang nak jadi pemimpin yang unik kecil seperti ketua keluarga, ketua jabatan, ketua unit, termasuklah pemerintah, peringkat kerajaan. Yang pertama amanah dan yang kedua adalah adil. Ayat yang Ustaz Nazim sebut tadi dalam surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kan Ustaz Adli ada belakang. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah menyuruh kamu adil dan wal ihsan. Ini nilai yang perlu ada pada pemimpin, al ihsan. Kan? Kesihan belas. Ihsan, kena buat baik. Kan? Jadi semua ini kita simpulkan bagaimana ketaatan kepada ulil amri tidak sama seperti ketaatan kepada Allah dan Rasul yang merupakan ketaatan secara mutlak, manakala ketaatan kepada ulil amri dia bersifat ataupun dia bersyarat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz. Sedikitlah mungkin kita boleh ambil daripada apa yang Ustaz Ahmad Sirajuddin beritahu tadi tu. Mungkin kita di kalangan kita ni, termasuk saya jugalah, walaupun ulil amri kita ni sebagai manusia,
tidak mutlak, tapi jangan rasa dimotivasi untuk jadi pemimpin yang hebat. Mungkin ambil sajalah yang sifat-sifat yang ada pada Rasul, yang 4 yang mudah saja, sebagai satu usaha untuk kita jadi pemimpin yang baik. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Simple saja 4, tetapi kalau kita terabai dengan ciri-ciri ini, mungkin sampai bila pun kita berada dalam ketidaksempurnaan, tetapi hakikatnya kesempurnaan itu kita mesti cari, kita mesti dapatkan. Tirulah ciri-ciri pada Rasul walaupun tidak semaksum Rasul dan sebagainya. Ambillah panduan apa yang Allah titipkan dalam Al-Quran yang telah diperkatakan tadi daripada pelbagai surah, pelbagai ayat, untuk kita jadi hamba Allah yang terbaik untuk menjalankan segala urusan di atas muka bumi ini. Saya nak beralih kepada pusingan kedua, dan kali ini seperti biasa kita akan mulakan dengan Shahibul Samahah dulu. Berkisar tentang pegangan, kalau ikut dalam apa yang saya gariskan dalam sesebuah negeri ataupun wilayah itu, Shahibul Samahah, nak menetapkan sesuatu pegangan itu tak semudah yang seperti kita sangka. Dia memerlukan gabung jalin, kombinasi ilmuwan, pakar rujuk dan sebagainya. Bukan sekadar ilmuwan dalam hal-hal berkaitan dengan agama saja, tapi memerlukan pandangan para pakar kesihatan, pakar pentadbiran dan sebagainya lah. Jadi dalam hal ini, untuk menetapkan sesuatu pegangan itu, khasnya dalam hal agama lah, ataupun ikutan itu, ataupun bahasa mudahnya mazhab itu, sama ada dalam fiqh atau akidah. Kita ambil contoh perbandingan Perlis ini dengan negeri-negeri lain mungkin. Negeri lain kita kata dia lebih terujuk kepada dominasinya pegangan satu mazhab. Perlis ni yang difahami oleh saya ialah tak terikat dengan mana-mana mazhab, tetapi mengambil pandangan yang kukuh dalam sesuatu kes. Gabung jalin daripada bukan 4 mazhab saja, tapi mazhab lain. Ada cabaran juga dalam urusan ini, kita sedia maklum. Jadi untuk menetapkan hal ini demi kemaslahatan umat, apakah kaedah yang terbaik supaya meraihkan juga tetapi tidak mengesampingkan prinsip sesebuah negeri wilayah itu, kaedah yang terbaik untuk membuat penetapan dalam hal ini, dan akhirnya masyarakat akan terima dengan berlapang dada bahawa itu adalah yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Silakan yang berbahagia saya bersama. Terima kasih Fadil Mengusi. Alhamdulillah. Ini adalah itu yang saya sebut tadi, antara tajuk yang kita ni antara ijtihad dan oleh antara taat dan ijtihad kita. Kita mungkin mempunyai sisi pandang kita sendiri di dalam sesuatu benda yang diputuskan oleh pemerintah. Pemerintah ada pandangan dia, kita ada pandangan dia, kita. Macam mana kita nak buat? Kata ni pendapat aku tak suka pendapat pemerintah. Apa pendirian kita dalam hal-hal yang kita khilaf dengan kerajaan ini? Khilaf dengan kerajaan atau khilaf dengan pihak ulul amri itu, orang yang berkuasa ni ada beberapa bahagian. Satu, kita berselisih dengan pemerintah di atas perkara yang memang jelas pemerintah menyanggahi Quran dengan sunnah. Yang tadi yang Ustaz Sirajuddin Imam Besar dan juga Tuan CEO Al-Fadhil Ustaz Nazim sebut tadi. Yang ni kita bantah. Nabi kata innahu yusta'malu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun. Dia akan datang nanti pemerintah-pemerintah yang kamu dapati, mereka buat perkara yang ma'ruf dan mereka juga buat perkara yang mungkar. Yakni yang ma'ruf pun buat, yang mungkar pun buat. Dalam riwayat, hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya juga. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar ucapan Nabi ini. Nabi bagi tahu man kariha faqad bari wa man ankara faqad salim.
Siapa yang tak suka, benci perbuatan mungkar tu, dia berlepas diri daripada mungkar tu. Siapa yang bantah, maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba'. Tapi yang akan berdosa ialah orang yang redha dengan kemungkaran pemerintah dan mengikuti pemerintah. Sahabat tanya, afala nunabidhuhum bisayf? Rasulullah, adakah tak sepatutnya tak kita perangi mereka dengan senjata, dengan pedang? Nabi kata, la ma sallu, tidak selagi mana mereka salat. Lagi salat tak boleh perang. Tak usah tumpah darah dengan orang yang salat. Walaupun ada benda salah dia buat. Salah itu kita tak boleh redha. Kita boleh bantah. Nabi kata, man angkara, bantah. Maksud kena kata saya tak setuju, benda ni mungkar. Kata, ini bahagian yang mungkar. Tapi ada bahagian lagi, bahagian yang tak mungkar. Tapi ia adalah satu sisi pandang yang berbeza. Khususnya tentang hal-hal yang membabitkan benda-benda ijtihadiah. Dan sama ada dalam urusan agama ataupun di luar daripada urusan agama secara terus. Urusan pentadbiran. Urusan agama macam itulah. Ada negeri masjid dia kunut. Kita tak boleh kata kita memerangi pemerintah kerana masjid dia kunut. Ada negeri macam kita tak kunut. Di atas qaul imam-imam mazhab juga. Bahkan itu majoriti. Ia tak diperangi kerana benda yang seperti itu. Dan tak boleh nak buat perhimpunan nak membantah kemungkaran. Ia bukan mungkar. Nak pergi takbir Allahu Akbar berhimpun, apa kerja? Itu bukan mungkar. Imam baca bismillah perlahan, berhimpun, jihad, bertakbir, buat markas sendiri. Itu bukan mungkar. Bahkan perbuatan kamu tu mungkar. Kerana ia memecah belahkan kaum muslimin. Ia bukan mungkar. Yang disuruh kita ingkar, mungkar. Itu pun, yang mungkar tu pun tak boleh perangi pemerintah. Ingkar sahaja. Kerana bimbang berlakunya tumpah darah. Apatah lagi dalam perkara yang tidak mungkar. Kerana ada perkara ijtihadiah ni sama ada dalam ibadat ataupun di dalam urusan pentadbiran. Nak melantik ahli mesyuarat, nak mesyuarat secara terus ke, nak buat berapa dewan mesyuarat ke, ataupun nak buat pentadbiran, ini ijtihad pemerintah. Tak boleh saya tak setuju cara pemerintah buat kita mesti ada 12 anggota, sepatutnya mesti ada 21. Kita berjihad menentang pemerintah. Tak boleh. Dalam pentadbiran, ijtihad. Bila berlaku ijtihad pemerintah dengan ijtihad rakyat, walaupun mungkin ijtihad rakyat tu kuat, tetapi selagi lagi mana ijtihad pemerintah bukan mungkar, tidak boleh ditentang, wajib ditaat. Melainkan ijtihad tu mungkar. Macam saya selalu buat contoh bodoh lah. Pemerintah suruh kita pakai tali pinggang keledar, naik kereta, wajib lah. Kita kata ramai orang pakai tali pinggang, tu yang sangkut tu. Aksiden tersangkut. Kalau pemerintah saman kita, bila saman kita, kerana tak pakai tali pinggang, berhak pemerintah saman. Tak boleh kata ambil duit haram. Macam satu ustaz tu dia ceramah. Kerana pemerintah pergi saman dia, pasal dia nak pergi ceramah ke apa. Ini semua naif. Kemudian menjadi penceramah. Menggunakan akal sendiri tanpa mempelajari fiqh. Kalau tidak boleh ada sistem. Apabila kerajaan pada zaman Nabi SAW, orang rujuk pada Nabi. Bila Nabi wafat, Abu Bakar naik menjadi khalifah. Abu Bakar mempunyai kesusahan yang awal sebagai pemerintah kerana masyarakat Islam, dia taat pada Nabi di atas dua status. Dia Nabi ditaati. Dan kemudian imamah dia, iaitu kepimpinan. Sebab itu bila kita belajar dalam
dalam hadis tentang sunnah ni, yang abang ustaz-ustaz dalam sunnah ni, dia ada arahan Nabi yang bersifat imamah dan ada yang bersifat tentang nubuwah sebagai risalah. Arahan yang imamah tu mungkin selepas daripada tu tak wajib dah, kerana ia hanya dalam konteks pentadbiran sahaja. Nabi, status diri Nabi tu dia rasul dan dia imam. Bila Nabi wafat, Abu Bakar naik, Abu Bakar hanya imam, dia tidak rasul. Itu yang sebahagian confuse selepas itu. Nak taat kepada Abu Bakar ke macam taat kepada Nabi ataupun tak? Itulah yang membawa kepada krisis pembayar zakat tu. Pada zaman Nabi, kami bagi kat Nabi. Pada zaman Abu Bakar, kami urus sendiri. Sebab itu Saidina Umar berbeza ijtihad dengan Abu Bakar di dalam isu memerangi pembayar zakat. Saidina Umar tak setuju. Saidina Umar kata dia Muslim, dia tak mau bayar. Abu Bakar kata kalau dia tak bayar apa yang dia bagi pada Nabi sebesar tali unta saja, aku akan perangi dia. Di atas pemerintahan tak boleh diuruskan kalau ada orang tak taat. Itu yang Abu Bakar kata, ayan qusuddin wa ana hayy. Ada agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup. Sebab Abu Bakar kata, kamu ni berani masa jahiliah dan pembacul semasa Islam, wahai Umar. Padahal biasanya dalam banyak keadaan Abu Bakar lah, Umar lah yang marah, yang sakan. Tapi dalam isu membayar zakat, Abu Bakar ke hadapan. Sehingga Abu Umar beberapa kali kata tak boleh. Tapi akhirnya Abu Bakar kata perang. Dan para sahabat bersama dengan ijtihad Khalifatul Rasulullah Abu Bakar Siddiq memerangi pembayar zakat. Walaupun mereka tak setuju sebagai. Dalam masalah menghantar tentera Usamah, sahabat tak setuju. Pasal Madinah ada isu murtad. Dunia Islam ada isu murtad. Nabi hantar Jaish Usamah. Semasa Nabi tentera pergi, Nabi wafat, mereka patah balik. Mereka tak jadi teruskan. Bila Abu Bakar naik, Abu Bakar kata, aku takkan menghentikan tentera yang dihantar oleh Rasulullah. Sahabat kata, bukan masa dia sekarang. Kena kuatkan negara dulu. Abu Bakar hantar. Sahabat ada cadang, lantik orang yang lebih tua daripada Usamah muda. Rasulullah yang lantik. Aku takkan tukar orang yang Rasulullah lantik. Ijtihad Abu Bakar. Sahabat taat. Kerana ini pentadbiran. Walaupun sahabat ada pandangan yang berbeza. Dalam masalah pengumpulan Quran, demikian juga ada orang yang berbeza. Akhirnya mereka mengambil pandangan yang dibuat oleh Abu Bakar. Walaupun itu cadangan Umar, tapi Khalifah setuju. Maksudnya dalam hal yang seperti ini, ijtihad pemerintah dipakai. Zaman Umar, ijtihad Umar yang berbeza sama sekali. Kuda tak kena zakat. Tapi Umar melihat tuan-tuan kuda lebih kaya pada tuan-tuan unta. Dia kenakan zakat kuda. Walaupun selepas pada itu, orang dah tak pakai urusan itu. Osman telah buat benda yang sahabat ramai tak setuju. Umar juga buat ramai tak setuju. Antaranya dalam Al-Quran ada surah Al-Anfal. Tapi Umar dah tak bahagikan tanah Sawad Iraq, tanah-tanah Iraq. Di atas alasan kalau setiap tentera yang masuk wilayah, mereka mendapat tanah sebagai harta rampasan perang, nanti orang yang datang kemudian anak-anak wilayah itu, negeri itu akan rasa cemburu dan mengingati tentera itu akan sebagai penjajah yang masuk ambil tanah mereka. Atas alasan satu ayatnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Orang yang datang kemudian doakan orang yang depan, tapi kalau depa tahu tu tanah tok orang kita dulu, tentera Islam datang dah jadi tanah sahabat nu, dah jadi tanah orang lain. Sebab harta rampasan perang, Umar tak bagi. Bilal tak setuju, Umar tak bagi. Umar ambil tanah Bilal yang diberi oleh Rasulullah. Bilal, kau punya tanah kau tak usahakan, aku akan ambil tanah kau. Dia kata Rasulullah bagi pada aku. Sama ada kau usahakan
ataupun aku akan ambil separuh, aku bagi pada orang lain. Bila tak setuju, tapi dia khalifah. Osman bin Affan, ada ijtihad dia, sahabat tak setuju. Dia tamamkan salat ketika di Mina. Sahabat tak setuju. Pasal Rasulullah telah qasarkan salat. Dia kata, laqad ittakhaztu Makkah ahla. Aku dah kahwin dengan orang Mekah. Dia melihat di sudut dimensi musafir, bukan daripada dimensi nusuk. Tapi Allah masuk, orang kata, tak setuju, tapi dah dia imam, tak apalah dah. Maksudnya, kemudian, maksudnya tak, benda-benda macam tu orang tak perangi lah. Orang tak keluar daripada ketaatan. Kerana hal seperti itu. Boleh bagi pandangan yang berbeza. Sahabat bagi pandangan yang berbeza. Apabila kerajaan Islam naik, Muawiyah dia jadi khalifah dan membentuk, ulama sebahagian tidak setuju dan bagi pandangan mereka. Dan sebahagian tindakan. Sehingga benda-benda yang kecil-kecil, solat, ada mereka berbeza dengan masalah solat witir 1 rakaat, boleh itu pun tidak. Tapi ini ulama yang sahabat Nabi. Dan pandangan sebagai Muawiyah, amalan-amalan khalifah. Kemudian naik kerajaan Abbasiyah. Negara Islam begitu besar. Maka bermulalah pelantikan mufti ataupun qadhi. Di zaman tu dia tak panggil mufti, dia panggil qadhi. Itulah perkataan yang pertama, qadhi qudah. Yang pertama, yang disandang oleh Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim Abu Yusuf, anak murid Abu Hanifah. Dia yang pertama. Dulu Abu Hanifah tak nak. Dia jadi. Yang lain kau tidak, maka ada qadhi qudah, rujukan pemerintah. Dan mazhabnya ialah mazhab Abu Hanifah. Sebab tu mazhab Hanafi ini besar. Sebab apa? Kesan politik. Kesan politik. Sebab tu datang kerajaan-kerajaan yang lain, termasuk kerajaan Osmaniyah yang akhir pun mazhab Hanafi juga. Bukanlah mazhab Hanafi itu kukuh sangat pada semua penghujahan dia. Kalau dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain, ada bab yang dia tidak kukuh. Pada sisi pandang kita lah. Tapi itulah mazhab yang dipakai oleh pemerintah. Orang Islam ada mazhab lain. Imam Malik, dia ada mazhab lain. Fatwa dia berdasarkan pandangan dia. Tapi bila mari pada urusan pemerintahan. Mazhabnya mazhab pemerintah. Imam Syafi'i muncul masa itu dengan fatwa-fatwa dia, sama ada di Iraq atau fatwanya di Mesir. Imam Ahmad dengan fatwanya di Baghdad. Ramai pengikut Imam Ahmad, mereka tak ikut khalifah. Tapi dalam urusan pentadbiran ialah khalifah. Apa yang dipegang oleh khalifah tidak dilanggar. Tapi pengamalan setiap orang berhak. Dalam negeri, satu negeri, di negeri lain pun, ramai orang mungkin ada pandangan mengunduh apa yang bersetuju dengan pandangan Imam Ahmad, Hanbali, dalam Hanafi, Malik, walaupun negeri itu Syafi'i. Macam negeri kita juga, mungkin kita dalam satu kita bismillah perlahan, mungkin orang yang berpendapat bismillahnya kuat, itu yang lebih rajih di sisi dia. Tapi dalam pengamalan rasmi, seperti mana yang diamalkan. Tapi kalau dia sembahyang di rumah dia kuatkan bismillah, kita tak kata ia satu kesesatan atau kesalahan. Kerana ia fiqh yang luas. Fiqh yang luas. Kalau dia duduk sembahyang di rumah dia nak kunut, dia kunutlah. 3 jam tak apa, tapi haramlah keluar waktu. Sampai kecerah kan. Tapi maksudnya tak ada. Tapi kalau dia main ke masjid, demikianlah amalan pemerintah. Pemerintah, jawatan kuasa dia, fatwa yang dia lantik, telah fatwa yang demikian. Dalam urusan peribadi, sila amalkan kepercayaan masing-masing. Hurriyah. Tapi bila berbalah, mari kepada hakim atau qadhi, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kaedah dia. Hukum pemerintah itu mengangkat khilaf.
Bini kata 3, laki kata 1, talak. Mari kat pemerintah, Kedah, pergi kat Kedah, dia kata 3. Mari kat Perlis, dia kata 1. Kalau tak mari kepada pemerintah, sekadar duduk bincang laki bini je, kemudian sepakat sama-sama, pihak bank kata 1, tak apalah. Tapi kalau bawa pada pemerintah, bawa pada hakim, qadi, hukum qadi. Yarfa'ul khilaf, mengangkat khilaf. Kaedah yang dipersetujui oleh ulama. Hukum hakim, hukum pemerintah itu mengangkat khilaf. Tidak bererti hukum pemerintah itu pendapat yang paling rajih. Tidak bererti. Kita adil. Ini masalah usul. Maksudnya, kalau kita pergi ke dalam negeri mazhab Hanafi, keputusan mahkamahnya mazhab Hanafi, di sisi kita mungkin dhaif. Tak salah kita kata dia dhaif. Tapi oleh kerana dia keputusan pemerintah, dalam khilaf kita dengan orang lain, itulah keputusan dia. Dalam orang putih pun sama. The law of the land is the law. Dia panggil. Mereka Perlis. Hukuman dia macam itulah. Berdasarkan tidak ada satu fatwa di negeri Perlis ni yang tak ada mazhab. Kalau ada, beritahu saya. Semuanya ada rumah mazhab. Habak, fatwa apa yang tak ada mazhab? Dia kata Perlis tak ada mazhab. Habak, fatwa apa tak ada mazhab? Bukan dia ceramah bodoh-bodoh Habak, fatwa apa tak ada mazhab? Kalau tak ada, mai sini. Kita buat dialog macam ni. Ha? Bodoh-bodoh seorang-seorang berkata korang boleh lah. Mai pentas pun boleh tahu. Nak jadi ahli fiqh, kena tahu. Tak bolehlah fiqh dia baca aja. Jadi ini adalah keluasan. Pentadbiran demikian. Berapa banyak amalan di Malaysia ni, amalan dia asal perkata Syafi'i, kemudian hujungnya tak Syafi'i juga. Perbankan yang amal tu. Berapa banyak keluar dari mazhab Syafi'i. Ini pi haji, kursus haji, berapa banyak kali dah ubah fatwa dalam bab haji ni. Daripada dulu boleh, start tak boleh. Keadaan memerlukan. Saya tak kata apa, okeylah. Tapi artinya sentiasa berubah. Tapi bila orang nak amal haji, haji amal peribadi. Tabung haji tak boleh lah nak menentukan cara amalan haji orang. Sebab tu saya cadangkan kita kena ada lebih pada satu tabung haji. Baru kerajaan kita akan dapat harga yang bersaing. Pentadbiran yang lebih baik, pengurusan yang lebih ada persaingan, barulah rakyat dapat ada pilihan di dalam mendapat servis haji. Kerana ini amalan dia, apa yang dia yakin dengan Allah Ta'ala. Tapi apabila tiba-tiba bila nak pergi melontar, kerajaan Saudi tak bagi waktu yang patut melontar. Takut sesak, takut berlaku sesak, nanti berlaku kematian dan seumpamanya. Ketika itu pilihan peribadi dah tak ada. Pilihan pemerintah saja yang ada. Taat je lah. Ada qaul ata' dalam masalah tu yang membolehkan. Fuqaha di kalangan salaf juga yang membenarkan qaul-qaul yang berbeza itu. Tak payahlah pergi buat demonstrasi nak haji cara waktu itu. Kerana itu pemerintah ijtihadnya. Di negeri Perlis ni pun sama lah. Jihad mengumpul dana untuk menghadapi fatwa Perlis. Apa benda? Hal-hal yang seperti itu. Fiqh itu luas. Bahkan dengan kewujudan perbincangan yang kita sebut ni, menjadikan orang explore hujah-hujah. Nabi buat macam mana? Tak apalah. Semua kita nak buat cara Nabi. Satu orang kata, tak, Nabi buat macam ni. Dia kata macam mana pun boleh. Tak apalah ada orang kata macam mana pun boleh. Kita pun iktiraf keluasan ijtihad tu. Tapi setiap orang dia cari yang macam mana yang dia rasa pada keyakinan dia berdasarkan argumen yang diberikan oleh para ulama. Daripada mazhab yang berbeza, manakah yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Ada benda yang memang Nabi tak buat langsung. Macam selawat kuat antara sembahyang tarawih. Itu memang Nabi tak buat langsung. Khulafa pun tak ada. Mazhab kitab mazhab Syafi'i pun tak ada. Kemudian yang buat, lepas tu bubuh nama mazhab Syafi'i. Ada orang buat kenduri arwah, dia kata ni mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak boleh.
Ada pak, ramai juga hak mengaku tu pun. Jadi keputusan pemerintah, ijtihad pemerintah, dan baca apa yang pemerintah buat dalam hal tu. Di negeri lain, keputusan mereka. Itu pun kalau kita pergi negeri lain, kita pun mungkin tak setuju. Tapi kalau kita pergi masjid dia dah kunut. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut, kita kunut je lah. Walaupun satu kaul lagi, tak payah kunut, tak payah angkat. Tak ada masalah. Tak bolehlah orang kalau tengok orang sebelah tak angkat, dia pergi tumbuk orang sebelah pula. Melainkan bila dia tak angkat, dia duduk, subhanallah, subhanallah, dia kacau tu imam tu. Tak boleh lah. Ini hal yang perlu dipahami. Eksploitasi kepahaman orang kerana dangkalnya kepahaman dia. Di dalam usul dan fiqh. Usul dan fiqh. Usul fiqh dan fiqh, itu maksudnya. Dan kaedah melihat kepada bagaimana agama secara pentadbiran dan agama sebagai amalan. Kita tak monitor ijtihad orang. Masalah ayat sifat umpamanya, bab khilaf qadim, dia panggil khilaf lama. Semua ada. Salah pun ada perbezaan di kalangan mereka. Walaupun majoritinya tak takwil dan seumpamanya, ada juga satu dua ayat yang mereka takwil. Kita tak kafirkan orang yang takwil. Diperoleh dan tak ada penetapan mesti begini. Dan juga kita tak kata siapa yang takwil telah keluar pada ahli sunnah pergi sebahagian negeri. Orang tu tak takwil, dia kata tak takwil kata Allah Ta'ala macam dengan ada tangan muka, dia tolong tambah bagi ke atas. Tujuan untuk mengkafirkan sesama Muslim. Padahal itulah mazhab yang ada dalam sejarah Islam, bukan baru, lama. Kita tak pernah kata cek akidah lo nak menjadi imam, tak ada. Kita cek macam mana dia boleh follow kita punya peraturan tu pun tak. Hidup pun ada peraturan. Mai kerja pakai kasut bertutup, pakai baju. Awal kalau dia cikgu, dia main pakai slipper, dia mengajar matematik, salah? Tak boleh buat kaedah macam tu. Kena ada peraturan. Peraturan ditetapkan oleh kementerian. Dia kata ilmu tak bergantung dengan slipper lah, bodoh kementerian ni. Tak boleh kata itu peraturan. Imam demikian juga. Orang nanti jadi imam. Dia kata ada pakaian imam, bacaan imam, cara penyelarasan yang dipilih. Oh saya tak suka. Tak suka? Bye-bye lah. Pilih jadi imam di rumah sendiri. Ini di bawah wilayah ulil amri. Di rumah sendiri, boleh. Bismillah kuat. Fatihah tak dengar pun, ikut hang lah. Kan? Tapi demikianlah. Sebab tu saya nak kata ijtihad kita. Jadi tak ijtihad. Orang tanya sebab apa? Itu fatwa yang dipilih. Kami bekerja di bawah fatwa yang dipilih itu. Macam tu lah. Cuma kita tak maulah setakat tu. Kita mau dia study, dia pun baca, dia tahu alasan. Panjang. Terima kasih banyak. Terima kasih yang berbahagia saya bersama. Saya nak pergi soalan kepada Ustaz Nazim tentang ijtihad, cuma telah disentuh sebahagian besarnya oleh saya bersama tadi. Sedikit Ustaz Nazim sambungkan bab ijtihad ni. Tapi nak merujuk kepada negeri Perlis. Ramai yang tak tahu sebenarnya dan mungkin tak ambil tahu. Bila kita semak senarai ahli jawatankuasa fatwa Perlis ni, sebenarnya padu dan mantap, amat dahsyat, mantap, kan? Dengan latar belakang masing-masing dan sebagainya. Jadi dalam hal ni mungkinlah kita nak berkongsi lah Ustaz Nazim sebagai dua jawatan ni di MAIM, satu sebagai CEO urusan pentadbiran, Amir, satu lagi setiausaha kepada majlis. Bukan hal agama saja. Kalau kita faham sebenarnya MAIM ni bukan hal agama saja. Kadang-kadang orang faham agama, tapi kena faham tafsiran MAIM itu ialah apa? Adat istiadat Melayu pun ada tu. Sampai ke Tanjak, Tengkolok, sampai mungkin budaya-budaya lain yang nak kaitkan budaya itu ada keselari tak dengan agama Islam. Kita ada jabatan-jabatan yang uruskan kesenian di negeri Perlis dan sebagainya. Tapi bagi saya lah tertakluk lagi kepada adat istiadat selagi mana tidak menyimpang daripada
syariat itu sendiri. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan di sini tentang kekuatan yang ada pada Jawatankuasa Maib ni, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis ni, saya sebut tadi secara spesifik. Khasnya macam mana dalam sesuatu kes bila nak keluarkan satu hukum dan sebagainya, guna qiyas ke ijma' dan sebagainya, walaupun Quran Sunnah itu adalah rujukan yang pertama, yang paling utama sekali. Kita nak tahu di sini, bagi saya guru takmir pun sampai satu masa Ustaz, kalau dia belajar lebih tinggi tambah ilmu pun mungkin layak untuk berada dalam Jawatankuasa Fatwa dengan pendapat-pendapat dan sebagainya. Minta perkongsian Ustaz tentang perjalanan pentadbiran operasi Jawatankuasa Fatwa Perlis, insya-Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil moderator, para asatizah, tuan-tuan dan puan sekalian. Soalan moderator tanya bagaimana agaknya kaedah ataupun pembikinan fatwa di Negeri Perlis macam disebutkan oleh saudara moderator tadi. Memang sesuai, saya Musamah yang menjawab soalan ini. Tetapi dari sudut mungkin pentadbiran dan juga bagaimana fatwa itu akhirnya menjadi bukan sekadar pandangan-pandangan hukum tetapi menjadi fatwa, dan fatwa itu akhirnya digezetkan dan akhirnya disebutkan dengan istilah taqninus syara', iaitu mengkanunkan ataupun mengundang-undangkan syarak dalam konteks kita pada hari ini. Itu fatwa itu digezetkan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebelum kita pergi tentang bagaimana kaedah-kaedah yang dilakukan oleh Jawatankuasa Fatwa dan bagaimana ia diangkat kepada persidangan majlis yang dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis sekarang, iaitu Tuanku selaku Tuanku Yang di-Pertua Maib, mungkin kita kena tengok dulu bagaimana ijtihad ataupun perkara-perkara asas. Kalau kita tengok bagaimana pendapat Imam Syaukani. Imam Syaukani dalam dia, Imam Syaukani tuan-tuan tahu dia antara para ilmuwan yang banyak penulisan dia, yang mana dia menulis lebih daripada 270 tulisan dia. Imam Syaukani ini menyebutkan dalam kitabnya Irsyad Al-Fuhul, dia sebutkan yang disebutkan dengan ijtihad adalah satu kaedah ataupun satu keadaan badhul wasi', penggalian yang begitu luas oleh seseorang yang mempunyai ilmu, bukan sekadar dia melihat dari sudut asas saja, tetapi mereka cuba untuk mencari hukum hakam dalam konteks pembacaan yang luas, bagi tujuan ataupun dengan tujuan min tariqil istinbat, dengan tujuan kaedah mereka melakukan istinbat daripada asas-asas daripada sumber-sumber hukum syarak. So tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, macam disebutkan oleh Sahibu Samah tadi, memang setiap daripada fatwa yang dilaksanakan di dalam Negeri Perlis ini telah melalui proses yang telah pun diluluskan berdasarkan kepada undang-undang. Dan tadi saya bersama sebut tak semua perkara yang dibincangkan dalam Jawatankuasa Fatwa itu ada kesepakatan di kalangan ahli fatwa sendiri. Tetapi akhirnya kaul yang dipilih adalah kaul yang menjadi kesepakatan di antara ahli fatwa. Dan tadi saya bersama juga ada sebut tentang, cuba sebutkan mana ada pandangan-pandangan fatwa di Perlis yang tidak disandarkan kepada rumah mazhabnya. Tidak ada. Sebab setiap daripada pandangan-pandangan yang disebutkan ataupun yang dibincangkan dalam Jawatankuasa Fatwa ada rumah mazhabnya sendiri. Contoh bagi contoh Datuk, kami ada bincang satu ketika tentang hukum untuk bukan istibdal waqaf, iaitu ibdalul waqaf. Al-Imam Ibn Taymiyah mengharuskan bukan setakat istibdal waqaf, bahkan dia mengharuskan ibdalul waqaf. Imam Ibn Taymiyah mengharuskan pemimpin untuk menentukan apakah boleh ditukar ganti syarat tanah ke sesuatu benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi wakaf berdasarkan kepada maslahah yang ditentukan oleh pemimpin. Tapi ini nak ceritanya, saya bersama Datuk Mufti kata tak boleh. Dalam ketika mana perbincangan tu memang ada pandangan daripada Imam Ibn Taymiyah, tapi saya bersama kata saya cenderung kepada pendapat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik rahimahullah, yang mana adamu jawazil istibdali atau adamul jawazi isibdali. Dia kata tidak diharuskan untuk nak menukar ganti sesuatu wakaf kerana ianya merupakan hak yang telah ditinggalkan oleh mereka yang telah mewakafkan tanah tersebut. So ini
maksudnya nak sebut tak semua yang walaupun kita nampak macam seolah-olah macam perlis begitu lari jauh daripada orang akan nampak tidak mengikut daerah daripada mazhab fiqh yang 4 ataupun mazhab fiqh yang menjadi keutamaan dalam negara kita ni, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Ada sebahagian saya bersama sendiri cenderung untuk tidak mengharuskan ibdal, tapi masih lagi membenarkan istibdal lah ketika itu. So maksudnya nak sebut adalah tidak ada sesuatu pandangan dalam fatwa dengan polis ini yang tidak ada rujukan kepada mana-mana mazhab fiqh. Berdasarkan kepada elemen pentadbiran agama Islam polis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dia jawatan kuasa fatwa negeri polis ini hendaklah memberikan perbincangan hukum sama ada sesuatu hukum itu ditanya oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah ataupun dirujuk oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah ataupun difikirkan perlu oleh jawatan kuasa fatwa. Sebab memang ada dua. Fatwa hanya boleh bersidang dengan dua keadaan tadi. Yang pertama, apabila dirujuk oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dia kata maka hendaklah, dia kata, tertakluk kepada seksyen tertentu, maka bolehlah atas kehendaknya sendiri jawatan kuasa fatwa atas perintah Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah, dan bolehlah atas kehendak dirinya sendiri atau atas permintaan mana-mana orang yang dibuat melalui surat yang dia alamatkan kepada mufti menyediakan suatu fatwa atas apa-apa persoalan yang belum mu'tamad atau yang menimbulkan kontroversi berhubung dengan hukum syarak. So maksudnya nak buat fatwa ni di 3 keadaan. Pertama, titah perintah Duli Yang Maha Mulia Tuanku sendiri, ataupun atas kehendak fatwa sendiri, kehendak jawatan kuasa fatwa sendiri, ataupun berdasarkan kepada persoalan masyarakat tentang sesuatu qaul yang tidak mu'tamad. Disebutkan di atas sesuatu benda yang qaul yang tidak mu'tamad, dan dalam masa yang sama sekiranya timbul kontroversi di kalangan masyarakat. So jadi maknanya fatwa dia dilaksanakan kerana 3 tadi. Sebab fatwa diwujudkan ataupun sebab fatwa itu dibincangkan. Dan yang kedua, bagaimana fatwa dibincangkan? Fatwa dibincangkan, maka hendaklah sesuatu keputusan fatwa itu dibincangkan di dalam jawatan kuasa fatwa. Jawatan kuasa fatwa. Karena fatwa dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa dan berkuasalah mufti. Disebutkan dalam fungsi dan peranan mufti, dia kata mufti hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah berkenaan dengan semua perkara hukum syarak, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di negeri selepas Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam elemen ini. Maksudnya dalam soal hukum syarak, saya bersama Datuk Mufti hendaklah membantu Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan menjadi penguasa kedua selepas Duli Yang menjadi penguasa utama selepas Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Dalam soal ini, sebab apa? Sebab kuasa bagi agama ni adalah merupakan kuasa Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dan saya bersama bertanggungjawab untuk menasihati Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam soal hukum syarak. Dalam soal hukum syarak. Cumanya saya bersama dia tidak mempunyai kuasa eksekutif dalam kuasa keadilan. So kalau kuasa keadilan yang amat arif Ketua Hakim Syar'i adalah merupakan penguasa utama dalam, sebab itu macam biasalah kan, dia mesti ada pemisahan rules dalam sesuatu fungsi. Dia tak boleh pencampuran kuasa. Dia perlu ada prinsip pengasingan kuasa kerana ianya akan mengganggu proses-proses yang sewajarnya berlaku. So maksudnya apa yang disebutkan adalah, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam elemen pentadbiran agama Islam negeri Perlis yang MAIP bertanggungjawab untuk menjalankan ianya dengan sebaik mungkin, dengan segala keinsafan yang ada, tuan-tuan, kita berusahalah untuk menjalankan fungsi-fungsi itu dengan sebaik mungkin. Dan bagaimana kalau dilihat dalam fatwa khas yang diwujudkan oleh, lama dah fatwa itu pada tahun 90-an diwujudkan tentang satu fatwa ketika mana mentafsirkan maksud Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara isi kandungan tersebut menyatakan bahawasanya majlis tidak terikat kepada mana-mana mazhab. Majlis ataupun MAIP tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Dan dalam masa yang sama dia kata, walau bagaimanapun dia kata, dalam mazhab manapun yang jelas dan nyata pendapat mereka itu daripada kitab Allah atau sunnah Rasulnya atau jamaah sahabat Rasulullah SAW, maka majlis sedia menerima dan beramal dengannya. Adapun mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, pada pandangan rasmi majlis adalah terhitung di dalam mazhab yang mu'tabar, yang tergolong di dalam istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Majlis agama Islam dan adat Islam Perlis memang berpandu kepada mazhab-mazhab itu
dan mengambil pendapat-pendapat mereka yang ada alasan daripada Al-Quran, As-Sunnah dan jamaah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas dalam keputusan-keputusan yang diambil dari sudut undang-undang, itulah peruntukan yang diguna pakai dan itulah yang dilaksanakan. Dan insya-Allah tadi moderator dia jolok sikit, apakah ada ruang untuk ahli-ahli guru-guru majlis, guru ta'mir yang nak memberikan pandangan. Silakan dalam ikut 3 tadi ni kita boleh dalam konteks pertama, kalau nak memberikan perintah untuk ahli fatwa keluar hukum tak boleh lah, pasal dulu yang maha mula Tunku saja yang boleh. Yang kedua, untuk menjadi jawatan kuasa atas kehendak sendiri, kena tu jadi jawatan kuasa fatwa dulu. Tapi yang ketiga ada, atau oleh mana-mana individu yang rasa ada keperluan untuk memerlukan kepada qaul mu'tamad dalam sesuatu keputusan, boleh menulis surat secara rasmi kepada Sahibus Samah Datuk Mufti. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut keanggotaan, alhamdulillah Sahibus Samah telah memberikan sedikit pertambahan kepada kaedah. Bukan sekadar dibincangkan di peringkat jawatan kuasa fatwa, tetapi Sahibus Samah sendiri telah pun menubuhkan panel akidah, panel syariah, panel jawatan kuasa akidah dan juga syariah negeri Perlis yang nak melakukan panel kajian sebagainya dilakukan oleh anak-anak kita di negeri Perlis ni, oleh ahli-ahli sebagainya adalah para pensyarah di KUIPS, di universiti dalam negeri Perlis. Ada sebagainya adalah guru-guru ta'mir dan juga ahli-ahli majlis, guru-guru majlis boleh memberikan pandangan dalam jawatan kuasa tersebut sebelum diangkat cadangan-cadangan tersebut kepada ahli-ahli jawatan kuasa fatwa yang terdiri daripada para ashabul fadilah yang mempunyai pengalaman, mempunyai ilmuwan bahar. Saya berada dalam jawatan kuasa fatwa ni sebagai ahli turut hadir saja, bukan ahli fatwa, ahli turut hadir. Turut adik ni ikut dia lah nak pergi. Tapi dia pun jemputlah setiap kali pergi kan. Kita menjadi ahli turut hadir dan kami melihat, kami sebelum sesuatu keputusan itu dibuat, ahli-ahli yang bersidang telah memberikan pandangan dengan perbincangan yang begitu panjang dan akhirnya diangkat kepada majlis sebelum diangkat untuk mengangkat sembah bagi mohon perkenan dulu Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah untuk akhirnya ia dilaksanakan secara undang-undang di dalam negeri Perlis yang kita kasihi ini. InsyaAllah kita doakan agar semangat musyawarah yang sentiasa berlaku dalam suasana pada hari ini akan berterusan dan akhirnya akan menatijahkan hasil yang baik. InsyaAllah berikanlah pandangan semua saran kepada pihak Jabatan Mufti Negeri Perlis dan even boleh melalui kami juga. Dan insyaAllah sesuatu keputusan-keputusan itu akan akhirnya diangkat untuk perbincangan jawatan kuasa bagi kita memberikan satu irsyad hukum kepada masyarakat, dan bukan sekadar irsyad hukum, akhirnya menjadi peraturan dan juga undang-undang di dalam negeri kita ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazim di atas perkongsian tentang perjalanan jawatan kuasa fatwa itu sendiri, maib dan sebagainya lah. Jadi kita jelas dan faham bahawasanya sesuatu perkara yang berlaku dalam proses pentadbiran maib situ, terutamanya jawatan kuasa yang saya sebut tadi itu, menampakkan bahawa tidak sewenang-wenangnya suatu perkara itu ditetapkan. Dia melalui proses yang perbincangan, kemudian ada peringkat-peringkat raja hak kuasanya, agihan kuasa dan sebagainya. Saya nak pergi kepada Ustaz Ahmad Sirajuddin, panel terakhir dalam pusingan terakhir ini, nak tengok perjalanan tentang jaib itu sendiri. Jawatan kuasa fatwa atau maib itu membuatkan polisi dan dasar. Tapi maib, jaib adalah pelaksana. Dia mesti jalankan segala apa yang telah ditetapkan dari sudut dasar itu sendiri. Ada kekurangan dan ada kekuatan di situ. Mungkin perkongsian yang boleh dititipkan di sini, Ustaz, tentang peranan jaib itu sebagai agensi pelaksana. Dan mungkin dengan bahagian-bahagian yang ada di jaib itu, setakat ini memang sebenarnya boleh dah dikukuh. Cuma tentang penerimaan masyarakat dan sebagainya, sebagai contoh mungkinlah di bawah pengurusan masjid itu sendiri ada jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa qaryah di kampung sana. Tetapi capaian ataupun performance itu belum lagi capai tahap. Mungkin Ustaz boleh bagi satu energi tambahan kepada kita. Bagaimana kita boleh terus bersama dengan jaib supaya benda ni tidaklah jaib saja terbeban dengan penguatkuasaan, pelaksanaan dan sebagainya, tetapi disambut baik oleh
mad'u masyarakat, jatuh kosakarya dan sebagainya. Silakan Ustaz. Bismillah. Terima kasih Tuan Moderator, para peserta yang dirahmati Allah sekalian. Tengok masa tu dah 11.50, nasi pun dah tersedia. Soalan tu dan jawapan untuk setengah jam tu. Jadi saya cuba ringkaskan sebab dah nasi pun dah ada dah. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, sebagaimana susunan pentadbiran kerajaan negeri yang kita sebut sebagai ulil amri, bermula daripada raja pemerintah negeri Perlis, kemudian kita kata ketua perkhidmatan negeri yang berhormat Mufti Besar Perlis, bawahnya yang berhormat Sifsah Kerajaan ni Perlis, bawahnya ada Esko, ada YB, ada jabatan-jabatan kerajaan. Okey, Jaib ni duduk kat mana? Jaib duduk kat Jaib kan, kompleks Islam kan. Okey, Jaib dia duduk di bawah raja dan dia juga di bawah yang berhormat Mufti Besar Perlis sebagai perkhidmat awam. Kita jadi dua lah, perkhidmat majlis dan perkhidmat awam. Okey, itulah jawapan dia. Kan? Cuma yang lain tu kita sebagai pejabat awam, kita jabatan yang melaksanakan masing-masing dia ada tugasan masing-masing lah. Dan semua penjawat awam ni yang berada jabatan masing-masing ni ada tugasan dia untuk menjaga maqasid syariah. Kan? Polis dia jaga apa? Jabatan mufti jaga apa? Kan? Tentera, jabatan kesihatan, semua ni dia ada maqasid syariah dia. Jadi maqasid ni bila kita sebut dia ada 5 benda yang utama. Kan? Yang pertama pada ya, hifzuddin. Kan? Bila sebut hifzuddin, teringat Ustaz Fizuddin kan? Jadi lupa hak lain kan. Hifzuddin. Yang kedua, hifzun nasab. Yang ketiga, hifzul aql, hifzun nafs dan hifzul mal. Dia ada 5. Jadi bila kita sebut 5 ni, kita boleh bayangkan jabatan agama yang jaga hifzuddin, menjaga agama. Tuan-tuan sebagai guru takmir, perempuan sebagai guru takmir, kita menjaga agama. Kan? Kena ajak bersumberkan Al-Quran dan Syariah. Sebab kita nak jaga agama, nak jaga akal rakyat Perlis ni supaya dapat ilmu yang sahih. Daripada jaga agama ni juga, hak mai tak ada tauliah kita tangkap. Jaga agama tu. Sebab apa? Sebab orang hak sama ni ajak cara tak betul. Tempat lain dia mengkafirkan kita lah, mengkafirkan Ibn Taymiyah lah, dia sesat sini lah, tak ada akhlak lah. Jadi tak pelik lah. Kalaulah nama Ustaz Amnan terkenal baru ni tu, orang tahu ni hifzuddin menjaga agama. Kan? Baru orang faham tugas kita. Kalau tak orang duk kecam kita. Kadang-kadang hak kecam tu kadang netizen yang kita tengok orang cerdik pandai juga. Dia tak faham bagaimana maqasid syariah. Inilah tugasan penjawat awam, termasuklah di Jaib. Cukup 5 minit, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baru saya duk kenen-kenen dengan Budin tadi tu tentang saya nak tanya ahli panel, boleh kita buka sikit masa saya bersama, ya? Oh, tak. Jadi kita tamatkan sini dululah sebab saya tengok sebahagian daripada sebahagian besar dan semua guru takmir pun macam saya jugalah mungkin keadaan pukul 12. Kita nak tamatkan di sini dulu. Tidak ada sesi soal jawab seperti mana yang telah dirangka pada awal. Kerana masa pun dah time. Hari pun dah cerah. Di luar sana tu lah. Makanan pun dah sampai. Saya ucap terima kasih kepada Sohibul Samaha di atas pengisian tadi. Termasuk Tuan C.O. Maib. Termasuk Ustaz Ahmad Sirajuddin. Dan juga penganjur kita daripada bahagian takmir, kalau tak salah, daripada Jaib yang diterajui oleh Ustaz Afifuddin. Ustaz Afifuddin ni dia lasak awalnya, dia ada motor besar dan dia ada Range Rover, outdoor punya orang.
asal baru di Perlis ni, tapi boleh kita bersama. Ramai sahabat-sahabat kita berada di Perlis. Bukan semua orang Perlis. Alhamdulillah, saya tak nak simpulkan apa-apa pada hari ini, cuma nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua di atas mengimarahkan forum kita. Saya mohon maaf di atas mungkin ada kesilapan daripada saya sendiri dalam mengendalikan forum pada pagi ini. Atas kekangan yang ada, sekali lagi saya kata yang terbaik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang lemah dan hina daripada saya sendiri sebagai manusia biasa. Sekian, kita tangguhkan dulu forum ini ke siri yang kedua mungkin nanti tentang yang lebih padat lagi tajuknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.